Sebenarnya kerajaan pusat bagi bantuan, bagi duit pun, tapi duit itu digunakan untuk tujuan lain. Itu masalah dia. Sama juga kenapa sebenarnya royalti minyak di negeri Terengganu dulu dihentikan zaman Tun Dr. Mahathir. Kena ingat juga, jangan lupa. Royalti minyak yang diberikan sebelum tu, bila mereka memerintah, apa jadi? Duit itu tak tahu ke mana perginya. Itu antara benda-benda yang menyebabkan kenapa dulu Tun Dr. Mahathir menghentikan royalti minyak di Terengganu. Itu antara punca dia. Saya masih ingat lagi peristiwa 1999. So, adakah sekiranya akan undi PAS itu kan? Ya. Dia suaranya tak didengar oleh pemimpin. Adakah dia orang akan sabotaj dalam Saya tak berapa nak pasti tentang sabotaj di dalam PAS, tetapi saya yakin orang PAS yang nak supaya lambang PAS digunakan. Kalau misalnya dalam pilihan raya umum yang akan datang, PAS masih lagi menggunakan logo Perikatan Nasional yang perkataan itu, ataupun kalaulah Perikatan Nasional ubah digunakan simbol dalam pilihan raya yang akan datang, saya yakin akan ada orang PAS yang tidak akan keluar mengundi. Mungkin mereka tidak tergamak untuk undi Barisan Nasional, tetapi ada yang tidak akan keluar mengundi. Tapi kalau nak pastikan setidak-tidaknya kita ada air bersih di Kelantan, undilah Barisan Nasional. Itu je, senang. Kalau boleh undi BN di semua satu Malaysia, kawan-kawan PAS, lagi alhamdulillah. Tapi kalau tak tergamak nak undi BN, saya yakin ramai di antara mereka akan ambil jalan tengah dengan tidak keluar mengundi. tu, ada yang mengatakan kan, bahawa sekiranya PAS menggunakan lambang dia tu kan, Ya. dia akan gagal mendapat sokongan atau undian daripada bangsa lain tu. Di sini saja. Itu kita tidak nafikan. Tetapi kita kena ingat, sekiranya PAS tidak melumba, tak menggunakan lambang dia dan menggunakan lambang lain, hak kor PAS yang selama hari ini undi PAS tu pun akan hilang. Orang yang selama hari ini mengundi lambang PAS tu, tiba-tiba tengok PAS tak bertanding, tiba-tiba tengok Perikatan Nasional punya lambang, silap-silap dia orang pun tidak akan mengundi Perikatan Nasional walaupun calonnya daripada PAS. Ini tak mustahil berlaku. Itu sebab saya percaya di negeri Kelantan khususnya dan Terengganu, saya yakin akhirnya PAS akan guna lambang PAS, terutamanya di Kelantan. Pemilihan UMNO selepas PRU, Ya. dia kata sekiranya PM Ismail Sabri dilantik semula jadi PM selepas PRU, so pemilihan UMNO tu dia kalah tu, macam mana? Soalan kepada netizen. Pertama sekali, jangan mendahului yang di-Pertuan Agong. Itu je saya berani cakap. Sebab saya pun dapat maklumat-maklumat juga. Atas dasar maklumat-maklumat itulah saya begitu yakin bahawa yang di-Pertuan Agong pun silap-silap tidak akan memberikan peluang untuk Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Sebab yang di-Pertuan Agong perhati je apa dia buat sekarang. Perhati je, bukan tak perhati. Jadi tak payahlah nak kejar nak jadi poster boy ke, water boy ke, Lebih baik fokus sekarang ni bubarkan parlimen cepat-cepat. Kalau parlimen bubar cepat-cepat, dia mengikut kehendak parti, dia mengikut keputusan parti. Kalaupun orang lain menjadi Perdana Menteri, dia kurang-kurang ada peluang juga jadi Menteri Kanan. Betul tak? Jangan buat perkara yang bertentangan dengan keputusan pucuk pimpinan parti, bertentangan dengan keputusan MT.
bertentangan dengan keputusan Perhimpunan Agung UMNO yang nakkan supaya pilihan raya diadakan segera. Inari Presiden sendiri mengatakan bahawa apa perlu nak dibentangkan belanjawan. Tak faham lagi ke? Sekarang ni kerajaan ini ialah kerajaan hybrid, kerajaan peninggalan Muhyiddin Yassin. Apa sahaja belanjawan yang dibentangkan oleh belanjawan oleh kerajaan hari ini, belum tentu kerajaan selepas pilihan raya umum ke-15 akan gunakan. Jadi why must you use belanjawan ini untuk sebenarnya alasan dia bagi kalau tanya saya secara logik ini hanya alasan untuk tidak membubarkan parlimen segera. Sebab bila dia kata nak buat belanjawan, bila belanjawan biasa dibentangkan? Bulan 10. Habis awal dia akan buat belanjawan bulan 9. Betul tak? Kalau buat belanjawan bulan 9, bulan 10, kita pun tahu musibah akan mula datang bulan 10. Pertama, dari segi kegawatan ekonomi akan mula terasa bahang dia bulan 10. Kenaikan harga barang makin parah pada bulan 10. Shortage of food, makanan akan lebih parah. Banjir besar dijangka akan melanda Kuala Lumpur khususnya sekitar bulan 10. Dia tahu bahawa bila kita setuju untuk dia bentang belanjawan ni, maknanya apa? Maknanya pada ketika tu, kalau lepas dia bentang belanjawan, lepas tu banjir, dia tak cakap tangguh pun, kita akan last kali, kita akan letak keutamaan kita pada rakyat. Kita yang akan suruh tangguhkan pilihan raya. So bila tangguh pilihan raya bulan 10 tak buat, bulan 11 ni masih hujan lagi. Bulan 12 pun mungkin masih hujan. Ingat, jangan lupa, bulan 2 pun di Johor masih banjir. Maka akhirnya kita akan berhadapan dengan pilihan raya selepas bulan Mac tahun depan. Dan this is going to be very bad for Barisan Nasional. Lagi lama kita drag pilihan raya, lagi banyak masalah, lagi teruk keadaan ekonomi. Stagflation dijangka melanda seluruh dunia sekitar bulan 7 tahun depan. Keputusan Barisan Nasional akan lebih parah. Itu sebab bagi saya, kalau misalnya Perdana Menteri tidak mahu mengikut tidak mahu mengikut keputusan parti, maka Presiden kena bertindak tegas. Tahulah Presiden apa dia nak buat. Sebab dah ada modal-modal untuk diambil tindakan disiplin dan sebagainya. Contohnya tentang perkara-perkara yang terkandung dalam nombor 7, nombor 8, nombor 9 dalam perjanjian dia dengan Muhyiddin. Kalau rakyat Malaysia tahu apa yang dijanjikan kepada Muhyiddin, mampus dia. Jadi kalau ada peluang untuk mengekalkan hubungan yang kondusif dengan kepimpinan parti, masih lagi boleh diterima oleh akar umbi parti, buatlah. Buat apa nak mulakan peperangan yang tidak perlu? Kalau mulakan peperangan yang tidak perlu, ada yang akan menang, ada yang akan mati. Kalau ikut keadaan hari ini, insya-Allah saya begitu yakin. Saya begitu yakin akar umbi bersama dengan Presiden parti. Dan saya begitu yakin rakyat Malaysia juga bersama dengan Barisan Nasional. Jika hari ini dia nak kotakan janji dia dengan Bersatu, dia nak kotakan perjanjian dia dengan Muhyiddin, dia nak bantu melengahkan pilihan raya seperti mana yang dikehendaki oleh musuh-musuh politik UMNO dan Barisan Nasional. Dia membantu Bersatu, membantu PAS, membantu PH yang hari ini takut nak diadakan pilihan raya segera. Takut-takut lepas pilihan raya nanti semua benda yang berlaku dalam tempoh yang singkat akan terbongkar. Seperti mana apa yang bakal kita bongkar terhadap 600 bilion yang dibelanjakan oleh Muhyiddin
sepanjang tempoh darurat itu. Jadi jangan sampai benda itu berlaku. Ikutlah kehendak dan keputusan yang dia sendiri dah bersetujui. Kenapa nak delay? Kita kena buat pilihan raya sekarang. Bubar sekarang. Dan tidak ada alasan lagi. Seperti mana yang Presiden UMNO perkatakan tadi, dalam ucapan beliau. Beliau mengatakan kita menang di Johor, kita tak ada pun bentang belanjawan. Betul tak? Kita menang di Melaka, kita tak ada pun bentang belanjawan. Orang tak pernah cerita pun manifesto kita sangat. Sebab orang yakin bahawa hanya Barisan Nasional boleh kembalikan kestabilan pada negara ni. Hanya Barisan Nasional boleh kembalikan pelaburan di negeri Melaka. Dan dah terbukti. Menang saja BN di Melaka, pelaburan masuk ke negeri Melaka mencurah-curah. Sama juga di Johor. Bukan kerana kita ada bentang belanjawan dan sebagainya, orang tak pandang pun manifesto tu pun. Walaupun manifesto Barisan Nasional orang masih dengar. Jadi kalau nak sangat belanjawan itu dibentangkan, bentangkan dalam bentuk manifesto Barisan Nasional. Bubar bulan 8 ni, bulan 9 buat pilihan raya. Jadikan apa yang dibentang sebagai belanjawan tu sebagai manifesto. Kalau kau ikut kehendak parti, insya-Allah busuk-busuk pun kalau tak merasa jadi Perdana Menteri balik, mungkin timbalan. Kalau tak merasa jadi timbalan, mungkin Menteri Kanan. Kalau tak merasa menjadi Menteri Kanan pun, mungkin jadi Menteri Pembangunan Luar Bandar.